Mak Senah Musim Pertama Episod 2. Bunyi lantai kayu dipijak jelas menjentik telinga mereka. Berkeriut-keriut bunyinya. Kesunyian di luar membuatkan bunyi itu semakin jelas. Tok Ketua dan isteri hanya mendiamkan diri. Begitu juga dengan Esah. Swish lampu dipetik beberapa kali. Esah memejamkan mata tatkala terasa ada kain yang menyentuh tangan kirinya. Dia tahu itu bukan Tok Ketua atau isterinya. Seketika kemudian, kedengaran periuk belanga dialih-alihkan di dapur. Esah, temankan mak balik. Ini bukan rumah kita. Esah menundukkan wajah. Dia dapat merasai kehadirannya di situ. Mak Senah sedang bertinggung sambil menghadapnya. Memang itu suara arwah emaknya. Cuma kali ini ia kedengaran agak pelik. Esah, akhirnya Tok Ketua bersuara. Ada apa, Tok? Kau keluar dari sini sekarang. Baik, Tok. Dia bingkas dan berlari keluar setelah menjumpai pintu utama. Tidak lama kemudian, lilin bernyala di dalam rumah Tok Ketua. Kelihatan Tok Ketua dan isteri sedang berdiri di ruang tamu. Esah, buat apa kat luar tu? Isteri Tok Ketua bertanya. Berkerut-kerut dahinya. Tok Ketua yang suruh keluar tadi. Aku tak pernah suruh kamu keluar tadi, Esah. Masuk dalam balik. Arah Tok Ketua dengan muka serius. Esah semakin cuak. Belum sempat dia kembali ke dalam. Dia ternampak jenazah emaknya bangun dari perbaringan sekali lagi. Betul-betul di hadapan Tok Ketua dan isterinya. Kain batik yang menutupi wajah terlurut jatuh hingga ke paras pinggang. Isteri Tok Ketua bagaikan mahu pitam. Tidak pernah lagi dia menyaksikan kes seperti ini. Esah tidak tahu apa yang dia patut lakukan. Dia menggigil ketakutan di luar. Akhirnya dia berlari pulang ke rumah, meninggalkan arwah dengan Tok Ketua dan isterinya. Pintu rumah ditolak perlahan. Ia terbuka separuh kerana tidak sempat dikunci ketika dia berlari ke rumah Tok Ketua tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Dengan muka yang dibasahi peluh, dia duduk di ruang tamu sambil menangis teresak-esak. Malam itu Esah terjaga dari tidur kerana ada seseorang mengetuk pintu jendela biliknya. Waktu itu sudah pukul 1 pagi. Mak dah balik ni, Esah. Bukalah pintu. Esah mengintai di balik dinding. Emaknya ada di luar. Wajahnya pucat. Kepalanya dipenuhi darah. Esah menjauhi jendela dan berkelubung di dalam selimut. Dia merindui emaknya tetapi bukan seperti yang berada di luar. Emaknya sudah meninggal dan orang yang mati tidak akan hidup kembali. Esah bangun dan mengunci pintu biliknya. Selepas itu dia bersandar ke sudut bilik dengan selimut di tubuh. Dia betul-betul keseorangan dan ketakutan. Mak dah masuk. Mata Esah terbeliak. Dia menekuk mulut, khawatir jika tangisannya menarik perhatian syaitan tersebut. Periuk belanga di dapur berdenting-dentang. Mak Senah sedang menyelongkar sesuatu. Esah, kau tak masak lagi sayur pucuk paku ni? Mak lapar dari semalam lagi. Mak
Mak Senah berkata dari luar bilik. Esah menggigil ketakutan. Mak tahu kau ada kat dalam. Gadis itu terkumat kamit membaca surah yang diingatinya, tetapi bacaannya tunggang langgang. Mak nak masuk. Esah terkedu. Matanya merenung pintu bilik dengan muka cuak. Mujur Mak Senah berlalu ke ruang tamu. Kemudian rumah itu kembali sunyi. Esah memberanikan diri untuk bangun selepas 30 minit. Pintu dibuka perlahan-lahan. Dia menjengolkan kepala ke ruang tamu. Jenazah Mak Senah sedang terbaring di situ. Tubuhnya ditutupi kain batik Jawa dengan muka yang terdedah. Esah cepat-cepat menutup pintu bilik. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Kemana harus dia lari pada waktu-waktu begini? Ada sesuatu yang melintas pintu biliknya. Dia dapat lihat dengan jelas kain putih berjalan mundar-mandir di hadapan bilik melalui papan dinding yang kedudukannya jarang-jarang. Kau tak nak temankan Mak di luar ke? Mak sunyi sorang-sorang ni. Esah menekuk telinga. Dia sudah tidak tahan lagi. Bersambung